Maka inilah rutin tahunan kita sebagai tanda prihatinnya Badan Kebajikan Islam GMI beserta dengan Surau An-Najah beserta persatuan-persatuan pelajar yang sama-sama menggembleng tenaga untuk terus mengimarahkan Surau An-Najah ini. Dan seterusnya, seperti mana jadual kita ialah di antara 8 rakaat ada tazkirah. Maka tazkirah yang pertama ialah sabda Nabi SAW, man shalla ma'al imam summan sarafa atau hatta insarafa kataba lahu qiyamul lailah atau kama qala. Siapa yang salat bersama imam kemudian kita berpaling atau balik selepas baliknya imam, maka dikira dapat pahala berqiyamul lail sepanjang malam. Masya Allah, kita tak lebih jam 10 akan selesai pada malam ini, tapi nilai ibadah kita seumpama sampailah kepada sahur. Hebat tak hebat? Itu ganjaran ya Allah anugerahkan kepada umat Muhammad, dan disuruh ceritakan oleh Nabi Muhammad kepada kita, kepada umatnya, betapa hebat akan pahala-pahala yang dicapai oleh umatnya. Yang keduanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu saling bertazkirah, saling ingat mengingati, kerana sesungguhnya ingat mengingati itu bermanfaat yang cukup besar kepada orang-orang yang beriman. Malah dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang tak rugi ialah orang-orang beriman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan termasuk orang yang tidak rugi ialah orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran. Maka ayat yang kita bacakan ini memberikan makna, memberikan arti yang cukup dalam kepada kita. Betapa pentingnya kita hidup ini dengan nasihat menasihati. Maka inilah ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai tabligh, menyampaikan tazkirah, menyampaikan dakwah yang mudah-mudahan dengannya akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan di samping tazkirah, manfaatnya kita telah melihat, mendengar betapa sejarah yang begitu hebat. Umpamanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau cukup benci pada awalnya kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu mereka dan juga kocok-kocoknya melihat bagaimana geramnya, marahnya akan Sayyidina Umar kepada baginda yang menyebabkan dia hunuskan pedang untuk mencari Muhammad untuk dibunuh. Rupa-rupanya dalam perjalanan sahabat, beberapa orang pada sahabat kepada Umar menyatakan bahawa kamu nak bunuh Muhammad sedangkan adik kamu sendiri sudah beriman kepada Muhammad. Maka bertambah marahlah akan Umar tersebut. Maka dia pun mencari. Rupa-rupanya adiknya tengah belajar berusrah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Lalu dia menolak pintu dengan kasar dan menyatakan mana adiknya. Rupa-rupanya adiknya tengah membaca Al-Quran. Dan Anas bin Malik menyatakan ketika itu mereka tengah belajar surah Taha. Surah Taha dimula dengan Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, Allah yang Maha mengetahui maknanya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah diturunkan Al-Quran, tidaklah dinuzulkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, tetapi Al-Quran ini ialah tujuannya untuk tazkirah, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika itulah Sayyidina Umar menatap akan ayat surah At-Taha tersebut, dia pun insaf, dia pun sedar, dan menunjukkan ketika itu dia pun mencari Muhammad untuk memeluk agama Islam. Inilah kesan daripada tazkirah. Inilah kesan tazkirah melalui Al-Quran. Malah ramai lagi di antara tokoh-tokoh para sahabat yang masuk Islam selepas mendengar Al-Quran. Maka nuzul Al-Quran yang kita nak cuti besok, bacalah. Walaupun kita tak faham makna, kita hayati makna yang akhirnya dengan alunan suara-suara yang lunak seperti dibaca oleh imam-imam. Maka dengan itu akan menusuk jiwa dan hati, qalbu
orang-orang yang mendengarnya, yang mudah-mudahan mereka akan bertambah hidayah dan akan takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara kepentingan Al-Quran. Itulah kenapa kita baca Yasin tadi, kita baca tenang jiwa kita. Malah Nabi menyebut, janganlah kamu mengira alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna setiap huruf yang kita baca dapat 10, alif lam mim dah 3 huruf, bermakna kita mendapat 30 kebaikan. Coba bayangkan, tadi kita baca Yasin. Yasin disebut kalau dikira ada 3,000 huruf. 3,000 kali 10 bermakna dah berapa? 10,000. Ya. 30,000. 30,000 dapat pahala. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Ada 156 huruf. Kali dengan 10. 1,560 pahala. Begitulah pahala demi pahala. Di samping menggapai hidayah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersempena dengan nuzul Quran ini, kita menghayati Al-Quran. Dengannya kita akan bertambah hidayah. Dan kalau kita tengok selebriti kita, umpama Profesor Madya Dr. Farid Ravi, beliau menyatakan bahawa masuknya Islam beliau adalah selepas mendengar qiraah Quran di masjid di surau berdekatan dengan rumahnya. Akhirnya setahun, 2 tahun dia pun mencari apa suara itu dan apa makna suara-suara tersebut. Akhirnya mendapat hidayah dan akhirnya dia boleh mengajar Al-Quran kepada masyarakat kita. Inilah di antara tip haji, perlunya tazkirah melalui Al-Quran. Walaupun di samping itu ada juga baginda Rasulullah SAW bila sampai kota Madinah. Innama qudiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Faqala ufshus salam wasilul arham wa at'imut ta'ama wa qumul lail wan nasu. Ada juga masa-masa yang lain Nabi bukan bagi tazkirah, tetapi bagi dengan berbentuk arahan. Nabi sampai kota Madinah, Nabi memupuk kasih sayang dengan mengatakan ufshus salam, sebarkanlah salam. Mana salam ini kasih sayang, memupuk kasih sayang, bersalam-salaman, menaurkan hati yang kita sudah tak beres sebelum ini. Maka disebut ufshus salam. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim. Mereka yang datang daripada Mekah pergi ke kota Madinah, mungkin ada perasaan-perasaan ataupun silaturahim yang sudah pun kita terputus sebelum itu, maka Nabi arahkan wasilul arham, sambung silaturahim. Seumpama kita tadi lama tak bertemu, asyik masuk kelas, keluar kelas dan sebagainya, maka kita pun bersalaman. Kemudian kita sambung silaturahim, makan dekat-dekat dan sebagainya, Masya Allah, berhadap-hadapan. Dan Nabi juga menyatakan wa ahtimut ta'am, jamu makanan. Kita pun jamu makanan tadi. Daripada kita sediakan bubur lembut tadi, Masya Allah, dengan silaturahim, dengan yang potong kentangnya, potong bawangnya dan berbagai-bagai, Masya Allah. Sehingga tadi kita pengurusan daripada Mara datang, begitu happy, gembira. Kemudian Tuan Haji CEO datang, 2 timbalan datang, Masya Allah, pandang aja kan. Sampai sekarang tak makan begitu. Masya Allah, kejap lagi kita makan. Itulah kita ada more, ada wa'at'imut ta'am. Makan pun perlu, tazkirah perlu, semuanya perlu. Tapi ujung Nabi menyatakan apa dia? Wa qumul lail wan nasu niyam. Berqiyamul lail. Walaupun ada manusia-manusia sudah tidur, maka kita qiyam. Yang kita lakukan qiyam Ramadan yang Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berqiyam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, diampunkan segala dosa. Masya Allah, lengkap kita. Tazkirah berbentuk batin, tazkirah berbentuk zahir. Makanan kepada rohani dan makanan kepada jasmani, lengkap. Maka inilah yang kita nak mendapat pahala qiyam sepanjang malam. Maka kita teruskan tarawih kita. Barakan lagi dengan witir, jangan bergerak supaya dapat pahala sampai sahur besok. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.